Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Munafiqun. Surah yang ke-63, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan bincang ni, ayat yang ke-4, 5 dan 6, sambungan beberapa sifat watak buruk orang-orang munafik. Tapi bahaya, lakonan mereka mengkagumkan. Lakonan dia, orang tengok hebat. Orang akan terpengaruh dengan dia. Tapi permainan dia sangat buruk. Jadi mereka adalah musuh yang sangat berbahaya. Dan mereka bersikap angkuh. Tak boleh ditegur. Tak mau dinasihat. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surah 1248. 1248 ayat 4 hingga 6. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Balik kepada tafsir. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati oleh tubuh badan mereka dan tingkah laku mereka. Allah. Tengok munasabah ayat. Lamma wasafallahu subhanahu bawatinal munafiqin. Allah Ta'ala dah dedahkan kepada kita sifat batin yang tersembunyi yang ada pada munafiqin. Wa kanat lahum ashkal, cara mereka, watak mereka dalam pelbagai bentuk yang boleh mempesona orang-orang yang melihatnya, boleh memperdaya orang-orang yang mendengarnya.
Itu kata di bahasa Arab, dengar ni. Bahasa Arab kata jamalul manzar yadullu ghaliban ala husnil makhbar. Ini bahasa Arab kata. Jamalul manzar, elok pandangan itu, perwatakan comel itu menunjukkan biasanya elok juga dia punya perwatakan, baik dia punya peribadi. Tapi tidak dengan munafikin. No munafik. Itu bahasa orang sekarang ni tak. Orang munafik ini lain pula dia punya watak. Tengok Allah Ta'ala sebut di sini beberapa lagi watak munafikin selain daripada yang kita dah dengar dalam siri yang lepas. Satu, perwatakan, penampilan dia panggil. Bila kamu kita tengok kepada munafikin, tu'jibuka abdanuhum, body dia tegak, hebat. Tengok dia berjalan tu, hebat. Walaupun umur dia berumur dah, kita tak sebutlah angka umur ni, takut orang salah faham. Contohnya kata korang pula jadi kita tengok dia tu walaupun dah berumur tapi berjalan tu sedap. Listiwa'i khalqihim, kerana kejadian dia tu yang hebat, dia jaga dia punya kesihatan. Wa husni hayatihim wa jamali suwarihim, perwatakan comel, rupa pelawak, jadi orang tengok kagum. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka berkata-kata, bila dia bercakap, berpidato, mengeluarkan teori-teori ataupun formula-formula, bila kita dengar tutur kata dia, kerana manis dan petah, sekalipun kosong, kamu akan tertarik. Hebat. Zaman kita hari ni kak, sekali kita live ni, hui, dia punya ni orang hok tengok tu siapa, mungkin siapa puluh ribu, 100 ribu orang tengok, kagum. Ulama tafsir kata wa in yatakallamu tusghi li kalam, bila dia bercakap orang dengar. Wa tastami ilaihim, mendengar, ambil perhatian. Kenapa? Li fasahatihim wa balaghatihim, kerana bahasa petah, nak faham bahasa dia pun kena buka kamus contohnya. Wa husni mantiqihim, ucapan dia tu menarik. Wa halawati ma'ani, dan elok dia punya kata-kata. Ini hati-hati, tak semestinya orang pandai bercakap benar dia punya tindakan. Ini sifat munafik yang ada dalam Quran. Maknanya apa ni, dia punya dua sifat. Yang ketiga, baik, sebelum tu ayat ini juga, ayat wa in yaqulu tasma' liqaulihim ni ditafsirkan dengan ayat tanda pelajar, dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 204 sehingga 206. Al-Baqarah 204 sehingga 206, Allah kata apa? Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa minan nas, di antara manusia, man yu'jibuka qawluhu, mau dengar dia cakap kagum, sampai ke akhir ayat. Baik, masa kita terhad sekarang, saya tak hurai panjang. Kemudian ka'annahum khusyubun musannadah, semua itu Allah kata apa? Perwatakan-perwatan tadi, dalam pada itu mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai, kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikendaki. Sudahlah. Allah buat bandingan kepada kehebatan tutur kata, perwatakan munafikin itu. Masaluhum ka'akhsyabin qad quti'an min magharisya, pokok comel tapi telah ditebang, telah dipotong, dan telah pun dibuang kulit-kulit dia,
Kamu yang sandar di dinding-dinding begitu ya. Comel juga, ni kayu jati lah, ni kayu larik, ni kayu-kayu tu kayu ni. Tetapi dia sudah tidak ada nyawa, tidak ada ruh. Sebab pokok sudah mati, tak ada ruh dah. Dia tak akan naik daun, dia tak akan hijau lagi, tak ada dah. Tidak akan disiram dengan air dan tidak ada manfaat lagi. Tapi perwatakan dia untuk pandangan comel. Ni tak usah kata apa ni. Ada sahabat saya ni peminat kayu. Dia panggil kayu cengar atau kayu jati, tak ingat saya ni. Dia mari ada pesan ni, besar lah, boleh kita buat tulis nama tempat ni, tulis yayasan. Kata berapa ribu ni? Dia kata banyak ribu lagu ni. Dia bagilah. Kamu upah tulis saja pun berapa ribu pula. Cuma orang tengok pandangan comel, tapi dari sudut manfaat dia tak hidup. Sebab pokok tu sudah mati, sudah ditebang, tak akan, orang tak siram lagi dengan air. Jadi Allah SWT buat bandingan analogi munafik ni, perwatakan dia, tutur kata dia comel macam kayu-kayu perhiasan, tapi tidak ada manfaat dari sudut kehidupan. Dia tak hidup dah. Kata di ulama tadabbur, hakadzal munafiqun. Demikianlah orang munafik. Mujarrada suwarin la ruha fiha. Gambaran comel secara zahirnya, tapi tidak ada ruh pada dia. Wa ajsadin la aqla laha. Jasad dia hebat, tapi tidak ada akal yang sempurna. Wala fiqha wala ilma. Tidak ada fiqh dan tidak ada ilmu. Baik. Kata ulama tafsir, anna as-sawab, yang benarnya, annal as-sawab annal lafza amun. Lafaz ini umum kepada semua orang yang bersifat dengan sifat ini. Sifat menzahirkan Islam, tapi menyimpan dalam hatinya perasaan kufur ataupun perasaan yang tidak baik terhadap Islam, tak kiralah. Walaupun ada setengah ahli tafsir kata maksud dianya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalaupun benar ayat ini diguna pakai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu itu, zaman Nabi SAW, tapi ia tetap menjadi ibrah dan pengajaran kepada semua orang yang berperwatakan demikian sampai ke hari kiamat. Kerana mukjizat Al-Quran mukjizatun khalidatun, mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Ini kata sebahagian ulama tafsir, dia kata as-sawab, lafaz ini umum, tak kira siapa, bukan hanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul zaman Nabi saja, tak kira siapa, asalkan perwatakannya sedemikian, maka itulah bahayanya kita kena hati-hati dengan kelicikan watak-watak yang ada di atas dunia ini. Wal iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada menjadi mangsa kepada permainan orang-orang munafik di dalam dunia ini. Baik para jemaah sekalian, tengok lagi apa adalah ayat ini. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Dalam pada itu mereka adalah seperti mereka. Tengok ni. Tadi seperti batang kayu kita dah baca. Baik, dalam pada itu mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Dia hanya perhiasan. Boleh buat orang panggil hias dinding je. Mereka kerana merasai bersalah, ini watak seterusnya. Oleh kerana dia rasa dia bersalah, dia duk tipu orang, dia kelentur orang, dia macam-macam tipu orang, maka sentiasa dalam keadaan cemas sehingga menyangka tiap-tiap jeritan atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Jadi bila dengar ada apa-apa iklan, apa-apa hak Nabi bagi tahu, dia kata tu kata kita tu. Tu zaman Nabi SAW. Zaman kita ni macam itulah juga. Bila bunyi orang Islam mau lawan, tu lawan kita dah.
kita akan macam-macam peraturan yang dibuat sangat berbahaya. Sebab apa dia takut? Bila dengar apa-apa ya iklan, apa-apa saja penjelasan, jadi takut. Kenapa? Lijubnihim wa khawarihim. Karena mereka takut, penakut, dan mereka ni orang yang tidak ada prinsip, dan dia bersangka buruk dengan orang kerana dia takut Allah dedahkan rahsia dia. Takut rahsia dia. Tanda pelajar, untuk poin ini saja, kita tafsirkan dengan ayat surah Al-Ahzab ayat 19. Ashihatan alaikum fa iza ja'al khawfu ra'aitum yanzurun ay katadurian. Jadi bila mari apa-apa iklan daripada Nabi, dia jadi macam ketakutan. Takut Nabi beritahu, geng-geng munafik ni buat ni. Wallahu a'lam. Itu ayat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada di mana-mana. Munafikin ni ada sentiasa. Wal iyaz billah. Tengok ayat, humul adu fahzarhum, maka berjaga-jagalah engkau. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya bagi Islam, maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Wal'iyazubillah. Ay qatalahumullah, humul aduwu al-munafiqun hum a'da'ul muslimin alal haqiqah. Puak munafiqin ni, inilah musuh orang Islam yang sebenarnya. Fahzarhum ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, maka kamu berhati-hati, jangan percaya dengan kata-kata mereka, jangan terpedaya dengan gambaran bentuk zahir mereka, dan jangan cenderung untuk memberi tempat atau menyokong mereka, dan jangan kau berikan rahsia-rahsia kamu kepada mereka, sebab mereka menzahirkan watak yang baik untuk Islam, tapi dalam batin mereka adalah tidak suka kepada Islam. Wa yu'inuna al-kuffar 'alaikum sirran, mereka memberi sokongan kepada puak kafir secara rahsia. Wa yatarabbasuna bikumud dawaira, dan mereka menunggu-nunggu peluang untuk menjatuhkan kamu. Wa hum ashaddu dararan 'alaikum minal kuffar al-mujahirina bil adawah, mereka ini lebih bahaya daripada orang kafir tulen. Kafir tulen senang nak kira, sebab dia kata tu kafir. Hak ni hak kafir selindung ni, dia panggil munafik ini, cukup berbahaya. Qatalahumullahu anna yufakun, maka Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Allahu akbar. Ai la'anallahu al-munafiqin wa akhzahum, Allah Taala laknat puak munafiqin dan Allah tinggalkan mereka begitu saja, terkapai-kapai tanpa hidayah. Kaifa yusrafuna 'anil haqqi ma'a wuduhi dalailihi, bagaimana mereka boleh lari daripada yang benar sedangkan sudah zahir, sudah jelas di hadapan mereka benarnya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam Quran ini kata di Ibnu Al-Ambari, dia kata al-muqatalah. Kalau kata muqatalah itu makna berperang dengan senjata. Fa iza ukhbira 'anillahi biha, apabila disandarkan kepada Allah. Dengar baik-baik ni. Kita baca dalam Quran, qatalahumullah. Ataupun dalam hadis Nabi kata qatalahumullah, Allah Taala bunuh mereka. Apa maksud? Tanda ini penting. Kanat bermakna al-la'nah, makna Allah Taala laknat mereka. Itu makna qatalahumullah dalam Quran ke dalam sunnah, makna dia Allah Taala laknat kumpulan itu. Fahuwa bimanzilatil maqtulil halik, maka mereka menjadi seperti orang yang dibunuh dan binasa. Banyak juga dalam ayat Quran Allah Taala, dalam hadis Nabi sebut qatalahumullah. Qatalahumullahu anna yufakun, mana Allah Taala jauhkan mereka, Allah Taala laknat mereka, jauh dia daripada rahmat.
Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-5. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Ini perwatakan seterusnya. Tanda, letak nombor. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat. Buat kamu ni, geng-geng kamu ni sudah tersasar, terpesong daripada jalan yang benar ni, melencong lari daripada jalan yang benar ni. Dia duduk buat benda-benda pelik, dia duduk berpakat dengan Yahudi untuk menjatuhkan Nabi SAW dan lain-lain. Wa idza qala, bila orang muslimin pergi nasihat pada munafikin, marilah bertaubat supaya Rasulullah sallallahu alaihi meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Mari taubat. Apa dia? Lawau ru'usahum. Mereka enggan sambil menggiling-gilingkan kepala. Sombong. Mana dia orang panggil giling kepala? Mana aku ada salah apa? Tak ada apa. Ai lawau ru'usahum amalu ru'usahum wa sarafahuha ila jatuh. Mana paling kelai? Bila kita nasihat paling kok ni, gitu. Dia tak mau dengar. Kisah ini sebagaimana yang telah diriwayat oleh Zaid bin Arqam. Semalam ada hadis ni dalam sabab nuzul. Ia ni pula apa cerita dia. Jadi Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, apabila dia dengar dalam perjalanan tu, dia dengar Abdullah bin Ubay bin Salul ni dengan geng-geng dia penat dalam perjalanan ni, dia kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jangan bagi nafkah, jangan bagi bantuan kepada pengikut-pengikut Muhammad ni, biar mereka lari. Bila kita balik ke Madinah nanti, kita akan sekat mereka balik ke Madinah. Orang-orang mulia akan halau orang hina. Orang hina tu maksudnya Nabi dengan orang muslimin. Kemudian Zaid pergi report pada Nabi SAW. Maka bila Nabi panggil geng munafik ini, mereka bersumpah. Ingat ke tidak? Bila dia bersumpah, Nabi percaya kepada dia, Nabi marah dengan Zaid. Dia kata, mereka kata apa? Kadzaba Zaidun Rasulullah. Zaid telah kelentong Nabi SAW. Maka Zaid kata, duka citanya aku yang tak pernah lagi aku sedih lebih daripada hari ini. Sebab report aku tentang munafikin dipermain-main oleh puak munafikin dengan sumpah mereka, sehingga Nabi percaya pada mereka. Sehingga turun ayat Quran ini. Ayat Quran turun, iza ja'akal munafiqun, ayat 1. Maka bila turun ayat ni, Nabi panggil semula Zaid. Nabi kata apa? Saddaqakallah. Kita manusia yang duduk di bumi ni tak percaya dengan kamu, tapi Allah membenarkan dakwaanmu bahawa munafik ini jahat sungguh, kata sungguh. Fada'ahumun Nabi. Nabi panggil munafik, mari bersopoh depan aku ni. Bahasa perangai kalau kita kalau orang Kelantan ni kata bahasa perangai apa ni. Tak mari sopoh. Jadi Nabi panggil untuk supaya mereka bertobat. Nabi minta ampun untuk mereka. Falau wa ru'usahum, mereka giling kepala. Tak ada masalah apa kita tak kata pun. Sombong. Itu sifat munafik. Hadis ni dalam Bukhari wal lafzu lahu Muslim. Maknanya kita orang beriman jangan tiru sifat munafik ini. Bila orang kata kita nak minta, orang suruh kita bertaubat, orang suruh kita insaf, orang suruh kita tarik balik perbuatan yang tidak baik, tinggalkan perbuatan mungkar, kita kata terima kasih lah kerana bantu saya. Ni orang-orang yang sombong macam ni, dia celak mata, dia kata apa salah saya? Munafikin giling kepala, tak mau mari jumpa Nabi SAW. Baiklah. Apa lagi sikap mereka? Bukan setakat giling kepala je.
wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Allahu akbar. Dan engkau melihat mereka berpaling dari bertaubat, tak mau taubat. Dia nak taubat apa? Dia kafir. Memang dia tak percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta mereka berlaku sombong angkuh. Sombong angkuh. Allahul musta'an. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada sifat yang buruk ini. Jadi ada hadis yang nak baca tu menarik tuan-tuan. Pakat tulislah hadis tu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, ataupun kalau baca surat Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami ini daripada munafik, sifat munafik. Wa amali minar riya, dan bersihkan amal kami daripada sifat riya. Wa lisani minal kadhib, bersihkan lidah kita ni daripada berbohong, berdusta, bercakap. Wa aini minal khiyanah, dan bersihkanlah mata kami ini daripada menjadi mata pengkhianat. Itu di antara doa-doa yang kita boleh baca. Tengok dalam catatan ataupun tengok di Facebook tu ada telah ditulis kat situ untuk memudahkan para jemaah belajarnya. Allahu akbar. Baik. Jadi sombong, tak mau ikut, pusing kepala, giling kepala, tak mau dengar. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka tak mau dengar, sombong, angkuh, lari, tak mau datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-6 yang terakhir dalam siri ini. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Allah kata apa? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya kepada mereka munafik itu. Sama ada engkau tu Nabi kita, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun. Meminta ampun ke tak minta ampun, tak ada faedah. Lesh? Sebab dia kafir. Lan yaghfirallahu lahum. Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan mereka. Sebab apa timbul cerita ni? Tuan-tuan tanda. Dalam surah At-Taubah ayat 80. Dalam surah At-Taubah ayat 80, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Istaghfir lahum." Aw la tastaghfir lahum. Meminta ampun untuk munafikin atau minta ampun. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau Nabi minta ampun 70 kali pun Tuhan tak ampun. Lish? Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi, kerana mereka kufur dengan Allah dengan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah kepada kaum yang fasik. Itu akhir ayat surah At-Taubah ayat 80. Dan akhir ayat surah kita ni pun sama juga. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada kaum yang fasik. Maknanya Allah Ta'ala orang yang fasik ni. Kenapa Tuhan guna perkataan fasik? Dia tak guna perkataan kafir ke, munafiqin ke, apa jahat ke. Jawab dia bila kata fasiqin, dia masuk semua pakej. Munafik, kafir tulen, kafir palsu, kafir sembunyi, semuanya masuk belaka. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang buruk ini. Jadi katanya, bila Nabi kita minta ampun kepada puak munafikin, sebab Nabi kita jalankan hukum yang zahir. Kita dah takrirkan masalah ini dalam siri yang lepas. Nabi hanya diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan hukum yang zahir. Hak batin itu serah ke Tuhan. Maka bila dia orang ni mati, Nabi kita minta ampun secara zahirnya.
Tuhan kata mau minta ampun, tak minta ampun. Kalau 70 kali pun aku tak ampun. Nabi kata apa? Kalau aku tahu lebih daripada 70 Allah maafkan, aku minta ampun. Minta 71, minta 80. Tapi Allah dah putuskan Tuhan tidak akan falan yaghfirullah. Mana langsung tidak ada peluang lagi untuk minta ampun sebab mereka mati dalam keadaan kufur. Mana orang kafir Tuhan tidak akan ampun sekali-kali orang kafir. Yang diampunkan iaitulah orang yang beriman. Kalau dia berdosa, kalau dia bersalah, masih ada peluang untuk meminta ampun atau untuk dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada pun orang kafir, tidak ada sama sekali peluang untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam 3 ayat yang ringkas ini. Alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita belajar pada pagi yang ceria ini. Yang pertama, ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsam. Sifat tadilah, tengok body tegak. Bukan macam sahabat-sahabat Nabi tu lembek ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini contohnya Ahlus Suffah. Mereka tak bekerja, mereka berjihad. Mana tu tak sempat lah nak masuk gym, main akak berat, akak body, tak ada masa dah. Kerja dia duduk jihad, duduk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bertahajud, itu kerja mereka. Jadi tak macam buat munafik tak ada kerja, duduk main akak berat, akak body. Nak tunjuk tubuh kuat. Tak salah ni. Jangan kata salah pula masuk gym tu. Dah, kita kata nak banding kan? Tidak. Maka timbullah bila cakap pula puak dia ni fasih cakap. Oh hebat, kata-kata, teori-teori itu bijak belaka. Maka kata di para ulama daripada ayat ini, al-insan, ini tadabbur ayat ini. Al-insan madaru salahihi wa fasadi 'alal qalbi. Baik ke buruknya seorang manusia duduk di hati. Duduk di hati. Waliza yanbaghi lil muslim an ya'tani bi salahi qalbihi. Karena itulah seorang muslim mesti menjaga hati dia, jangan ada sifat buruk seperti takabur, riya, bangga diri, macam-macam lagi sifat-sifat yang buruk. Dalam kitab yang ana syarah, nama dia Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir telah menyatakan 10 sifat mazmumah yang masyhur. Banyak lagi sifat mazmumah, tapi 10 perkara yang dekat sangat dengan kehidupan harian kita. Jadi kita kena hilangkan sifat itu, kemudian kita betulkan balik dengan 10 sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Tuan-tuan yang nak islahul qalbi ni, pergi ke YouTube Halaqah Abu Anas Madani, cari tajuk dia Penawar Bagi Hati. Beli kitab, talaki, ngaji. Nak pergi ngaji, ada ustaz-ustaz ngajar tapi lambat lah. Berapa tahun nak khatam. Jadi kalau kita mengaji hak ni kita boleh khatam 30 siri, maknanya dalam masa sebulan insya-Allah kita dah khatam kitab. Maknanya hebat setara mana cakapan, hebat penampilan, semua tu macam kayu perhiasan je, tak ada roh, tak ada apa. Jadi fa'alal muslim, menjadi kewajipan bagi seorang muslim an ya'tani bi salahi qalbihi, mesti hidupkan roh jiwa dia, wa an yanzura, kita kena tengok dalam hati kita ni ada penyakit ke tak ada penyakit. Penyakit hati ada 2, tanda ni pelajar. Penyakit hati kita ada 2. Yang pertama dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat, keraguan yang masuk dalam hati, yang ni menjadi munafik. Na'udzubillah. Bila kita kata ini undang-undang Allah, tak boleh pakai zaman sekarang ni.
Tahun 2023 ni orang tak main undang-undang Islam ni. Ya tu, itu ada simptom, tanda. Bila kita cakap ini tak boleh, oi mana boleh? Semua tak boleh berlaku ni. Ini perangai apa ni, pak lebay kampung je ni, pemikiran ortodok dia panggil ni. Kita cakap yang sunnah Nabi, dia main ortodok. Allahu Akbar. Semalam saya tertengok satu iklan. Tajuk dia wanita ahli syurga. Menariklah. Kita pun tengok, ingat kau ada ceramah. Rupanya sekumpulan wanita ni, dia tak ada mahram tapi nak bermusafir, nak pergi buat ibadat. Oh, jadi dia kata kita nak jadi, kita kata Islam suruh cari mahram untuk musafir. Dia nak jadi wanita di syurga tanpa mahram. Wah, maknanya kita kata jangan buatlah macam tu. Ikut SOP dalam syariat, tak boleh suka-suka kita. Baik, maaf, yang itu selingan. Penyakit yang kedua dipanggil penyakit syahwat. Penyakit syahwat ni sanilah. Gila seks, LGBT, apa lagi tu, gila kepada dunia, ambil rasuah, riba, nipu orang, itu penyakit syahwat. Jadi penyakit hati ni dua. Penyakit syubhat, dia akan pergi kepada akidah. Penyakit syahwat, dia akan pergi kepada dosa-dosa besar. Na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Sentiasa doa-doa ni banyak. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'malana minar riya'. Bacalah doa tu. Ya Rabbal Alamin. Baik. Faedah yang kedua. Masih lagi ayat yang sama. Tak boleh ke kita nak berhias? Pakai baju comel, piuh comel, tak boleh. Kasut comel, takut jadi munafik. Tak. Ni kenapa Allah Ta'ala buat, mu tengok body dia tegak, kata-kata dia apa ini menarik. Tak boleh ke? Jawab dia, al-jamalu fi surati wal libas wal hayati salah satu anwa. Elok dalam pakaian, penampilan ini ada 3 kategori. Tanda tuan-tuan. Islam tak menyekat kebaikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu jamil, dia suka kepada yang cantik-cantik, yang indah. Tapi mengikut cara SOP syariat lah. Jangan indah tegak sementara orang perempuan ni baca hadis ni, pakai make up kena lutut, keluar rumah. Lah, itu bukan. Jadi dia kata penampilan, pakaian kita ni ada 3 kategori. Tanda. Yang pertama, tulis nombor 1, al-mahmud, yang dipuji. Maka nalillah, bila kita pakai, kita bercakap kerana Allah. Dan boleh membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Boleh menunaikan tanggungjawab arahan Allah. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah juga ada pakaian yang comel. Waktu nak jumpa delegasi, rombongan yang datang daripada luar negara mari ke Madinah, nak jumpa Nabi, Nabi kita pakai pakaian yang agak segak sikit. Bukan nak riak, tapi biar orang luar yang tengok pakaian ketua-ketua besar negara mereka tu comel. Orang Islam bukannya selekeh, mari duduk main baju pun cari. Lah, sedangkan Nabi pakai je baju bertampal, tapi bila jumpa delegasi yang tak biasa dengan ni, Nabi pakai juga. Ada. Ya. Juga dalam peperangan Nabi juga pakai pakaian yang alat peperangan yang hebat. Jadi itu semua tidak salah. Contohnya bila kita kata tuan-tuan guru kita ni, kadang-kadang dia pakai serban, dia pakai jubah, tak salah. Elok, tapi kita niat kita pakai ni kerana Nabi SAW menganjurkan kepada kita jaga kebersihan. Pakai baju yang bersih, baju yang comel, tak elok. Yang kedua, al-mazmum, pakaian penampilan yang dicela, makana lid dunia. Pakaian kerana dunia, semata-mata nak tunjuk penampilan, nak tunjuk kita ni comel, perwatakan hebat, nak suruh dapat banyak like contohnya. Wariasah, nak cari pengaruh, nak menyombong-nyombong, nak menunjuk-nunjuk. Itu tak boleh. Yang boleh menyampaikan kepada pengikut-pengikut kita ni kagum dengan kita, kagum yang luaran saja, maka ini adalah merupakan perbuatan yang dicela.
Mana kalau kita pakai baju ni kita rasa riak atau sepakat. Itu ke hak lain pula. Sedekah tu. Yang ketiga, harus dia panggil la yuhmadu wa la yuzam. Pakaian yang harus, tidak dipuji, tidak dicela. Yang tak ada apa-apa tadilah. Yang biasa, adab biasa je. Tidak nak menunjuk pada orang, bukan pakai kerana Allah. Kita pakai tu kerana pakaian kita gitu. Ini dia panggil harus. Pakai nak pakai apa pun. Jadi eloknya kita tukarlah channel kita hidup ni, biar pakaian kita tu kerana Allah Ta'ala. Kenapa awak suka pakai jubah? Sebab Nabi pakai. Walaupun tak ada hadis yang mengatakan pakai jubah ni kelebihan sekian-sekian ada. Walaupun hadis pakai serban tu disebut, tapi hadis itu tidak sahih. Cuma kita pakai juga, kenapa? Nabi pakai. Tapi jangan pelekeh orang. Awak ni pakai yang jahiliah ni, pakai seluar ni. Lah, ikut dia lah nak pakai apa pun, yang penting dia tutup aurat. Faedah yang ketiga, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ini sifat munafik ni. Bila oleh kerana dia ni sembunyi rahsia, bila dengar orang bercakap tentang apa-apa iklan Nabi buat, ni kata kita tu. Jadi dia mudah curiga dengan orang. Mudah mengeluarkan perasaan curiga. Orang biasanya orang penipu ni, penipu ke, perampok ke, apa-apa saja orang jahat ni, buat komplot ni, dia mudah rasa curiga dengan orang. Jadi sama je ni. Jadi ulama kata lamma al-admaru khilafa ma azharu. Oleh kerana mereka menyembunyikan satu benda yang zahirnya lain, sembunyinya lain, jadi dia takut terdedah rahsia. Dia mudah rasa curiga dengan orang. Jadi sebab apa? Sebab itulah perangai dia sebenarnya. Dia takut orang dedahkan tembelang dia, terbuka rahsia dia. Maka Allah kata apa ni? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu. Mereka lah musuh kamu yang sebenar. Jadi kita berhati-hatilah dengan musuh munafik-munafik yang ada. Zaman kita ada munafik, kita kata kita jangan nak hukum orang. Cuma sifat munafik itu ada dua. Satu dipanggil munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ni munafik yang kafir tulen. Hati dia kafir, zahir dia beriman. Ini kita tak nampak lah. Satu lagi munafik amali. Yang ni ramai. Munafik amali ni perbuatan dia munafik. Macam Nabi sebut adalah hadis, iza haddatsa kadzaba, bila bercakap bohong, wa iza wa'ada, bila berjanji tak tunai, wa iza, bila berjanji tak tunai ataupun janji dimain-mainkan, kata orang mempermain-mainkan janji-janji yang ditabur itu, bahkan berani berjanji macam-macam, maka itu sifat munafik amali. Wa iza tumina khana, bila diberi amanah, diberi tugasan, mereka khianat, maka itu dipanggil munafik amali. Munafik amali bukan kafir. Kalau tidak ramailah anak-anak orang Islam ni jadi kufur. Lah, tapi perbuatan itu dosa besar. Perbuatan itu dosa besar. Jadi ramai je atas dunia ni orang yang bercakap tak betul, berjanji tak tunai. Masuklah kita semua ni berjanji dengan anak-anak, kena ingat. Ni mu belajar betul-betul. Kalau boleh 5A, abah beli basikal contohnya. Bila anak dia dapat 5A, dia pergi beli basikal kedai RM2 tu bagi. Penipu pun. Bohong. Tak boleh. Walaupun dengan anak sendiri. Apalagi dengan anak buah, apalagi dengan rakyat jelata, lagi dahsyat. Jadi munafik amali kuat. Munafik i'tiqadi, Allah Ta'ala saja tahu sifat dia. Wallahu na'udzubillah. Baik, kita berpindah kepada yang keempat. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Bila kita dipanggil mereka supaya datang untuk Rasulullah minta ampunkan mereka, dia sombong. Ulama kata anna min alamatin nifaq, di antara ciri-ciri, simptom-simptom orang itu ada sifat munafik, al-istikbar an du'ail mu'minin. Sombong bila orang mukmin ajak mereka supaya datang, mari kita istighfar, mari kita bertaubat, mari kita insaf, sombong, angkuh. Itu sifat munafik. Jadi kita yang tak nak jadi munafik ni, na'udzubillah minal nifaq, jangan ada sifat ni. Kalau orang tegur kita, Encik, Tuan, Pak Haji, saya rasa perbuatan kita ni tak kena tu. Astaghfirullahalazim. Iya ke? Di mana?
Kalau orang bagi tahu 1, 2, 3 kesilapan kita, kita terima kasih. Sebab kata-kata menarik Sayyidina Umar, tulis kata-katanya. Rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubana. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang telah menyampaikan kepada kami kelemahan kesalahan kami. Umar doa kepada orang yang menyampaikan kelemahan dia. Kita hari ini berdoa, na'udzubillah. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada orang nyatakan kepada kita kesalahan kita. Itu lain. Sifat sombong, sifat munafik. Istikbar, tak mau. Jadi kita, orang mukmin ni orang tawaduk. Bila orang nasihat, kita pakai, kita terima. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk dalam kumpulan yang sombong bila orang ajak, bila orang beri nasihat. Allahul musta'an. Baik, yang terakhir, yang kelima, ayat yang ke-6. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Allah kata, meminta ampun ke tak minta ampun, mereka tu tetap kafir, tidak akan dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Timbul lagi soalan dalam ayat ini. Zahiru hadhil ayat annahu la yughfaru lil munafiqin mutlaqan. Zahir ayat ni Tuhan tak ampun pada munafik. Tapi dalam ayat tadi, ayat surah At-Taubah ayat 80 tadi, Tuhan kata intastaghfirhum sab'ina marratan. Kalau membuat 70 kali. Maka adakah di sana ruang kalau kita istighfar 80 kali diterima? Ayat ni tidak. Ayat ini menunjukkan pada orang tu suka pada angka. Macam kita orang Melayu ni juga. Pada dia ajak kita 3 kali baru. Betul tak? 3 kali telefon tak angkat. Allahu Akbar. Hei, payah dia ni. Beribu kali call. Beribu kali, baru 3 kali. Maknanya Tuhan kata sebenarnya tak minta ampun pun tak jadi apa dah, minta ampun. Kalau 70 kali pun, itu angka tu, ada orang Arab ni dia ada angka. 70 kali, tak jadi juga. Kita kata, kalau 1000 kali pun tak jadi dia ni. Itu angka tidak menunjukkan bahawa ada ruang untuk menerima keampunan, tidak ada ruang. Cuma Allah Ta'ala nyatakan kalau 70 pun tak jadi, kalau setakat 45 kali lagi tak jadi. Itulah. Allahu Akbar. Akhirnya di akhir ayat Allah kata apa? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala kata dia tidak beri hidayah kepada orang yang fasik. Tadi saya dah timbulkan. Kenapa Tuhan tak kata qaumil kafirin? Awil munafikin, aw mustakbirin. Tuhan tak ampun pada orang kafir, orang munafik, orang sombong. Tapi Tuhan kata qaumil fasiqin. Les. Jawab dianya kullu wahidin min tilkal aqwam dakhilun tahta qawlihi al-fasiqin. Semua tu orang kafir, orang munafik, orang mustakbirin, semua kategori duduk di bawah fasiqin. Na'udzubillahi minal fusaq. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat-sifat orang fasik yang menyebabkan kita tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, pada saat yang bahagia ini, di akhir majlis kita ini, kami mohon dengan nama-Mu ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau bersihkan hati kami daripada sifat munafik, Engkau bersihkan amalan kami daripada sifat riya, Engkau bersihkan lidah kami daripada berbohong, Engkau bersihkan hati kami daripada segala perkara yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.